2024 ini. Sebahagian besar daripada peningkatan tersebut adalah untuk menampung pelaksanaan sistem saraan perkhidmatan awam ataupun SSPA. Dan selain emolumen, belanja mengurus ini akan dimanfaatkan untuk meningkatkan keupayaan dan kapasiti pegawai dan institusi Kementerian Kerja Raya dalam memastikan prestasi penyampaian perkhidmatan yang pantas, berkualiti dan tuntas. Dan bagi anggaran belanja pembangunan pula, KKR disediakan peruntukan sebanyak 9.327 bilion ringgit. Itu pertambahan 9% daripada 8.561 bilion ringgit yang telah diterima pada tahun 2024. Jadi jumlah peruntukan pembangunan untuk tahun 2025 ini merupakan peruntukan tertinggi yang pernah disediakan kepada Kementerian Kerja Raya. Walaupun peningkatan dalam peruntukan ini agak signifikan, ia masih belum dapat menampung sepenuhnya keperluan sebenar kos penyelenggaraan jalan-jalan persatuan di seluruh negara. Namun, pertambahan ini akan dimanfaatkan sebaik mungkin untuk melaksanakan kerja-kerja selenggaraan dan baik pulih kepada lebih banyak jalan raya, jambatan dan kawasan cerun yang kritikal dari aspek keselamatannya kepada pengguna dan rakyat. Seperti mana sedia maklum, Kementerian Kerja Raya dipertanggungjawabkan untuk membina, memperbaiki, mengganti dan menaik taraf jalan persatuan dan jambatan di Semenanjung Malaysia, Sabah, Sarawak dan Labuan. Dan peruntukan bajet pembangunan juga akan digunakan untuk kajian, pelindungan dan perbaikan cerun, membina, menyenggara dan membaik pulih bangunan kerajaan persatuan, pembinaan persimpangan bertingkat dan jambat, pengambilan balik tanah untuk projek-projek jalan dan jambatan serta pelaksanaan projek komputer dan ICT dalam usaha meningkatkan keupayaan dan kapasiti kementerian. Saya ingin menzahirkan rasa terima kasih kepada kerajaan dan Kementerian Keuangan khasnya atas sokongan yang tinggi kepada aspirasi program My Jalan dalam Belanjawan 2025. Data aduan jalan raya yang dikumpulkan dan tindakan pantas yang diambil serta analisis yang dibuat oleh telah membantu KKR dan agensi pusat mendapatkan gambaran sebenar keperluan sumber bagi penyelenggaraan jalan raya kita. Dalam usaha memastikan peruntukan yang disediakan oleh kerajaan digunakan secara optimal dan menjana output yang berkualiti untuk kesejahteraan rakyat. Kementerian Kerja Raya telah mengadakan pemukiman Hala 7 KKR tahun 2025 pada 1 ke 3 November minggu lepas 2024 ini. Dan saya bersama Yang Berhormat Timbalan Menteri saya serta 45 pegawai tinggi KKR dan agensi telah berbincang membuat penilaian ke atas pencapaian semasa KKR dan yang paling penting menyusun keutamaan dan gerak kerja sistematik bagi memastikan pelaksanaan program dan aktiviti KKR tahun 2025 dimulakan segera, dipantau rapi dan teratur dari segi tata kelolanya. KKR akur bahawa keperluan untuk penyelenggaraan jalan sebenarnya yang dianggarkan berjumlah 5.5 bilion ringgit setiap tahun sekiranya diberi sepenuhnya akan menjejaskan kesinambungan keperluan sektor-sektor lain yang tidak kurang pentingnya kepada rakyat seperti pendidikan, perubatan dan sosioekonomi. Jadi seperti mana yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Rompin, dimaklumkan bahawa KKR diluluskan sebanyak 53% daripada keperluan sebenar. Jadi KKR akan memastikan peruntukan tersebut digunakan seoptimumnya mungkin dan sekiranya wujud keperluan yang kritikal, Kementerian Kerja Raya akan mengemukakan permohonan tambahan untuk pertimbangan agensi pusat. Tuan Yang di-Pertua, berkenaan dengan pencapaian dan kejayaan KKR juga telah merangka program-program bagi meningkatkan penglibatan dan memperkasakan pemain industri pembinaan supaya mendapat pendedahan terkini serta kemampuan mengadaptasi teknologi yang terkini. Jadi, Tuan Yang di-Pertua, Kementerian Kerja Raya melalui Jabatan Kerja Raya Malaysia akan menganjurkan Hari Profesional Teknikal Negara HPTN 2024 pada 11 dan 12 Disember akan datang di
Penang International Convention Cultural and Arts Centre, Butterworth, Pulau Pinang bertemakan Profesional Teknikal Peneraju Kecemerlangan Teknologi. Program tahunan ini menyediakan platform yang berharga kepada para profesional teknikal untuk berkongsi pandangan dan idea bernas serta berinteraksi dengan masyarakat bagi meningkatkan martabat dan taraf profesional teknikal. Sambutan Hari Profesional Teknikal 2024 juga menjadi wadah untuk menghargai jasa besar para profesional teknikal yang telah menyumbang kepada pembangunan infrastruktur dan pembangunan negara dalam pelbagai bidang teknikal. Jadi usaha-usaha lain yang ini betul. 12 Malaysian Road Conference and Exhibition 2024 atau 2024 dan 5th International Road Federation Global Asia Pacific Regional Congress yang berlangsung dari 5 hingga November baru-baru ini bertempat di Pusat Perdagangan Dunia Kuala Lumpur. Acara utama ini telah memasuki edisi yang ke-12 dengan tema Driving Innovation Towards Better Roads adalah anjuran bersama oleh Kementerian Kerja Raya Malaysia, Jabatan Kerja Raya Malaysia, Pertubuhan Kejuruteraan Jalan Malaysia, Lembaga Lebuh Raya Malaysia, Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia dengan kerjasama Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia, MIROS, dan World Road Association serta Road Engineering Association of Asia and Australasia, Korean Road Association dan Chartered Institution of Highways and Transportation. Tema ini dipilih sebagai komitmen terhadap inovasi yang berterusan untuk menambah baik kualiti, keselamatan dan kelestarian jalan raya. Dengan memfokuskan kepada inovasi, persidangan ini berhasrat untuk mengajak peserta persidangan untuk terus menyumbang kepada penambahbaikan berterusan aspek jalan raya. Ada satu lagi Tuan Yang Dipertuan iaitu International Construction Week ICW dan Build Expo 2024 telah dianjurkan pada 22-24 Oktober 2024 baru-baru ini juga bertempat di MITEC. Ia merupakan program kali ke-24 yang dianjurkan oleh CIDB sejak penganjurannya bermula pada tahun 1999 dan manakala Build Expo merupakan penganjuran kali kedua bermula pada tahun 2023. Penganjuran ICW dan Build Expo 2024 adalah untuk mengumpulkan pakar-pakar sektor perbezaan dari dalam dan luar negara bagi berkongsi maklumat, ilmu pengetahuan dan hasil penyelidikan berkaitan industri pembinaan. Pada tahun ini dianggarkan sekitar 15,000 orang pengunjung yang menyertai ICW dan Build Expo dengan bertemakan Envisioning the Future of Construction. Jadi antara program yang terdapat dalam ICW 2024 adalah seperti persidangan, seminar, pameran dan padanan perniagaan. Jadi Tuan Yang Dipertua, Kementerian Kerja Raya bersama Lembaga Lebuh Raya Malaysia dan Syarikat Konsesi Lebuh Raya sentiasa komited untuk menambah baik fasiliti dan perkhidmatan kepada pengguna lebuh raya demi meningkatkan kesejahteraan rakyat selaras dengan aspirasi tonggak Medani. Jadi prihatin terhadap pengguna lebuh raya, terutamanya penunggang motosikal yang merupakan golongan yang paling vulnerable terhadap risiko keselamatan dan keperluan untuk berteduh semasa cuaca buruk. Kementerian Kerja Raya, LLM dan Syarikat Konsesi Lebuh Raya telah melaksanakan inisiatif untuk menambah baik tempat berteduh penunggang motosikal di sepanjang lebuh raya. Bagi tahun 2024, 79 lagi tempat teduhan penunggang motosikal telah berjaya disiapkan dan 100% pada Oktober 2024 iaitu lebih awal daripada yang dijadualkan, dan ini menjadikan keseluruhan tempat berteduh penunggang motosikal yang disediakan di sepanjang lebuh raya berjumlah 472 lokasi. Selain itu, Kementerian Kerja Raya bersama LLM dan Syarikat Konsesi Lebuh Raya juga komited untuk melaksanakan penambahbaikan berterusan melibatkan kemudahan dan fasiliti yang disediakan di kawasan rehat dan rawat R&R dan hentian sebelah di sepanjang lebuh raya demi memberikan keselesaan kepada pengguna. Jadi sebagai contoh, kawasan rehat dan rawat Seremban Arahan Selatan di lebuh raya
Utara Selatan yang berwajah baru telah dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada September 2024. Dan kawasan rehat dan rawat Seremban arah selatan, Lebuh-Raya Utara Selatan tersebut telah dinaik taraf dengan konsep pembangunan yang moden dengan penggunaan teknologi inovatif dan teknologi hijau yang menawarkan fasiliti serta kemudahan yang lebih baik kepada pengguna dan Lebuh-Raya. Ini sentuhan rakyat. Kementerian Kerja Raya juga menyokong usaha kerajaan untuk menjayakan pelaksanaan Plan Pembangunan Mobiliti Rendah Karbon 2021 ke 2030. Jadi menerusi pembangunan poin pengecas kenderaan elektrik di Lebuh-Raya. Pada tahun 2024, tambahan sebanyak 30 poin pengecas akan disediakan di 12 lokasi strategik di sepanjang Lebuh-Raya, menjadikan keseluruhan poin pengecas yang disediakan sepanjang Lebuh-Raya sehingga kini sebanyak 90 poin pengecas. Jadi KKR sentiasa bekerjasama dengan pihak industri untuk meningkatkan lagi jumlah poin pengecas kenderaan elektrik di kawasan rehat dan rawat R&R, hentian sebelah dan lokasi-lokasi strategik di sepanjang Lebuh-Raya bagi memudahkan pengguna untuk mengecas semula kenderaan dan seterusnya menyokong sasaran pencapaian pengurangan penggunaan tenaga serta pelepasan gas rumah kaca GHG menjelang tahun 2030. Sejajar dengan perkembangan teknologi industri Lebuh-Raya dan keperluan untuk mengimbangi keperluan sosial dan alam sekitar, Kementerian Kerja Raya melalui LLM telah menganjurkan Highway Concession Conference HCC 2024 pada September 2024 yang bertemakan Highway Revitalization, Balancing Engineering, Social and Environmental Innovation. Jadi HCC merangkumi usaha bersepadu untuk mengemudi cabaran dalam kecemerlangan kejuruteraan, teknologi, keterangkuman sosial dan pengawasan alam sekitar. Program yang menghimpunkan lebih daripada 300 peserta dan 15 pembentang yang terdiri daripada pakar ekonomi, pakar teknologi kejuruteraan dan digital ini menjadi platform yang kuat untuk rangkaian profesional dan pertukaran idea berkaitan adaptasi teknologi digital dalam perkhidmatan serta manfaatkan kemajuan teknologi kecerdasan buatan ataupun artificial intelligence untuk meningkatkan kecekapan pengurusan Lebuh-Raya tol. Tuan Yang Dipertua, berkaitan dengan bidang kuasa KKR saya nak jelaskan. Yang Berhormat Menteri Jelebu. Ya, boleh. Lebuh-Raya. Atau Spesifik Lebuh-Raya. Datuk Seri Speaker, saya ucap tahniah kepada Menteri KKR kerana mengambil tindakan memberikan perhatian kepada motosikal di sepanjang Lebuh-Raya dengan mengadakan 472 kalau tak silap saya hentian kepada penunggang motosikal. Soalan saya, Datuk Seri Menteri, ialah tentang laluan keluar untuk pengguna motosikal di beberapa tol. Sebagai contoh, tol Ipoh, tol Pulau Pinang dan beberapa laluan keluar yang kecil dan tidak selamat digunakan oleh penunggang motosikal besar berkuasa tinggi. Kerana sekarang ini peminat-peminat big bikers dengan izin sudah bertambah dari masa ke semasa, especially apabila sampai waktu puncak dan hujung minggu. Jadi keperluan untuk melebarkan laluan keluar motosikal ini saya nampak sangat perlu, dan apakah tindakan ataupun perancangan kerajaan tentang pembesaran laluan keluar ini? Terima kasih. Ya, Jelebu ni ada pengalaman sebab dia pun penunggang motor besar ni. Ya betul. Terima kasih Yang Berhormat Jelebu. Ya, Tuan Yang Dipertua, sebenarnya apa yang disyorkan dan daripada Yang Berhormat Jelebu memang tepatlah dalam perancangan Kementerian dan juga LLM, sebab Yang Berhormat Jelebu baru-baru ini pun dari pengerusi Lembaga Lebuh-Raya Malaysia. Jadi usaha-usaha kita ataupun inisiatif untuk kita menyediakan tempat tuduh motosikal ini ada juga banyak daripada Yang Berhormat Jelebu semasa beliau bersama dalam LLM. Jadi, terima kasih. Yang dibangkitkan tadi tentang laluan keluar yang tidak selamat, Yang Berhormat Jelebu, kita ambil maklum
Jadi kita akan susuli dengan apa sepatutnya kita boleh buat untuk kita menambah baik dalam perkara itu. Terima kasih. Tuan Dipertua, saya teruskan. Terima kasih Menteri. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya teruskan. Jadi, Tuan Dipertua, setelah meneliti perbahasan ahli-ahli yang berhormat, saya memahami aspirasi dan harapan yang dizahirkan dalam Dewan Yang Mulia ini berkaitan pembangunan di kawasan ahli yang berhormat. Jadi masing-masing. Oleh itu, izinkan saya untuk memaklumkan semula di sini secara umum bidang kuasa Kementerian Kerja Raya hanya tertaluk kepada jalan persekutuan sahaja. Ya? Jadi sebenarnya kalau diperincikan ada kurang lebih 11 kategori jalan. Jadi termasuk jalan kampung, jalan ladang dan sebagainya. Tapi kita tumpu kepada yang utama, jalan persekutuan, jalan negeri, jalan PBT. Jadi Tuan Dipertua, prosedur bagi permohonan projek membina jalan baharu atau menaik taraf jalan persekutuan sedia ada serta penyelenggaraan jalan adalah melalui kerajaan negeri berdasarkan senarai permohonan negeri yang dikemukakan kepada kementerian ini melalui penjelasan antara bahagian atau unit perancangan ekonomi negeri dan Jabatan Kerja Raya. Senarai cadangan projek ini akan melalui proses tapisan di Kementerian KKR di mana ia akan dinilai dan diteliti berdasarkan kriteria penilaian terutamanya perancangan dalaman kementerian seperti digariskan dalam Plan Pembangunan Rangkaian Jalan Raya atau Highway Network Development Plan 2030. Jadi bagi cadangan projek yang tiada dalam HNDP masih boleh dipohon untuk diangkat bagi pertimbangan agensi pusat. Ya, agensi pusat tu Kementerian Ekonomi, Kementerian Keuangan dah. Sekiranya projek berkenaan menjadi keutamaan kerajaan negeri dan disertakan dengan justifikasi permohonan projek yang kukuh. Jadi sehubungan itu saya menyerulah semua ahli-ahli yang berhormat supaya membawa cadangan projek yang ingin dimohon kepada pihak kerajaan negeri terlebih dahulu, ya, supaya projek berkenaan dapat dipertimbangkan dalam senarai keutamaan negeri dan dikemukakan kepada kementerian ini. Jadi Tuan Dipertua, sekarang saya beralih kepada Pak Menteri. Sebelum Yang Menteri beralih, saya ada bangkitkan perkara ini dalam perbahasan saya. Di mana saya mencadangkan agar bila disebut saja jalan KKR, tak kisahlah kampung ke, di bawah KKR negeri ke, Sabah, Sarawak contohnya, bila sebut je jalan, dimasuk dalam KKR. Jadi berbalah banyak, Yang Berhormat, berbalah banyak di kawasan kita. Pejabat daerah kata yang ni jalan ini, yang ni kata jalan kampung. Jadi masalah tak terlerai, tak diselesaikan. Jadi apakah kerajaan ada membuat kajian sama ada perkara ini boleh diambil tindakan atau sekarang musim reformasi, transformasi kepada sebut saja jalan KKR. Terima kasih. Pak Menteri. Pernah diperbincangkan seperti mana yang dimaksudkan oleh Yang Berhormat. Akan tetapi Yang Berhormat, kategori-kategori jalan-jalan kita ini adalah legasi yang lama dan juga dia ada berkaitan dengan tanggungjawab kementerian-kementerian ataupun agensi-agensi yang lain. Mungkin suka nak disatukan dalam istilah apabila jalan JKR Malaysia, sebab kalau begitu mungkin dia terlalu membebankan satu kementerian ataupun satu jabatan JKR. Sebab itu secara praktiknya dan memudahkan lagi projek-projek ini dilaksanakan. Sebab itu dia perlu decentralize ataupun dibahagi kepada agensi-agensi seperti mana yang sedia ada. Misal kata, kalaulah projek jalan itu tak berapa besar, tak panjang di kawasan, kalaulah perlulah JKR Malaysia, mungkin dia lebih baik kepada pihak berkuasa tempatan yang lebih dekat dengan wakil rakyat, yang lebih dekat dengan akar bumi. Begitu juga pejabat daerah mungkin membantu Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah melaksanakan projek jalan kampung. Dulu bos saya sempat dulu menteri dalam luar bandar, saya timbang menteri. Kita lancar melaksanakan
projek untuk membina jalan-jalan kecil di akar umbi tanpa menggunakan satu saluran JKR saja. Sebab itu dia ada pros and cons lah kata orang yang berhormat ya. Jadi kita mungkin boleh teruskan dengan kaedah yang sedia ada. Saya bertanya ni sebab yang hormat saya mendapat jawapan sehingga 30 September 2024 aplikasi My Jalan. Dan Kementerian Yang Berhormat tahniahlah telah menyelesaikan sebanyak 95% daripada aduan-aduan tersebut. Tetapi balance-nya tu agak tidak memuaskan. Maknanya agensi-agensi lain tidak mengambil tindakan seperti mana yang diambil oleh KKR. Terima kasih kerana membangkitkan ini dan ini memberi saya peluang untuk bersama yang berhormat menerangkan lagi, mencerahkan lagi pasal ini My Jalan. My Jalan ini kita wujudkan sebagai satu no wrong door policy. Tak ada mana aduan yang boleh katakan kalau dihantar ke aplikasi itu My Jalan ini kita kata salah. Kita terima semua. Ya, sebab kita ini collective responsibility yang berhormat ya. Jadi di situ kita ada sistem. Kita tengok, kita teliti satu demi satu mana yang jatuh di bawah seliaan KKR, JKR. Kita ambil tindakan seperti mana telah saya sebut dalam jawapan saya pagi tadi kepada Yang Berhormat Bentong. Jadi kita dah selesai ke 100% dalam 1 ke 16 hari. Yang itu yang memang jatuh di seliaan KKR, JKR Malaysia. Yang selain itu memang betul kata Yang Berhormat. Apabila kita hantar maklumat-maklumat data-data itu kepada pihak lain, kerajaan negeri, PBT dan sebagainya, ini adalah aduan yang berkaitan dengan kawasan ataupun di jalan di seliaan tuan. Jadi itu setakat itu saja kami boleh katakan, boleh buat. Selepas itu tindakan itu terpulang kepada mereka. Sebab itu saya dan kami pasukan di kementerian ini selalu nak boleh berurus dengan pihak yang lain tu, kerajaan negeri, PBT, supaya mereka dengan kata lain buy in bersama dalam program ini. Jadi sebab itu Yang Berhormat memang kalau orang tak faham dia mungkin kata mengapa Alex kata 100% dia boleh buat tapi masih lagi tak sempurnakan, tak dibaiki. Memang itu bukan dalam seliaan Kementerian Kerja Raya. Sebab itu Yang Berhormat memang dah tahu dah. Jadi bantulah Yang Berhormat kita di kawasan ini bagi tahu kepada PBT, bagi tahu kepada kawan-kawan kita di kerajaan negeri supaya bersama dalam kita boleh bergerak dengan segera membuat kerja-kerja perbaiki jalan yang rosak yang diadu melalui My Jalan ini. Ya. Jadi Tuan Dipertua, saya beralih mungkin ini menarik minat ramai dari Sarawak dan Sabah. Lebuh Raya Pen Borneo. Dah senyum kawan-kawan. Saya mulakan pengulungan dengan isu melibatkan Lebuh Raya Pen Borneo seperti yang telah dibangkitkan oleh Ahli Yang Berhormat Sempurna, Ahli Yang Berhormat Tenom dan ramai lagi. Ya. Jadi untuk makluman Ahli Yang Berhormat, pelaksanaan projek Lebuh Raya Pen Borneo Sabah dilaksanakan dalam 3 fasa mengikut cadangan jajaran seperti berikut. Fasa 1, Sindumin, Kota Kinabalu dan Kudat, Ranau. Dia mal 32, sentakan Tawau 706 km panjangnya. Fasa 2, Temberuli Ranau 98 km. Fasa 3, Tawau, Kalabakan, Nebawan, Keningau, Kimanis 432 km. Jadi kita dalam fasa 1 sekarang. Dan fasa 1 dengan anggaran jarak keseluruhan 706 km dibahagikan kepada 35 pakej kerja di mana 16 pakej kerja di bawah fasa 1A dan baki 19 pakej kerja di bawah 1B, fasa 1B. Status kemajuan fizikal semasa bagi Lebuh Raya Pen Borneo Sabah fasa 1A adalah 78% dan dijadualkan dapat disiapkan pada suku pertama tahun 2026. Manakala status kemajuan fizikal semasa bagi Lebuh Raya Pen Borneo Sabah fasa 1B adalah sebanyak 2.4%. Dia baru mula, baru
kita baru keluarkan surat setuju terima, Tuan Yang di-Pertua. Yang Berhormat Menteri, boleh. Di mana keseluruhan fasa 1B dijadualkan dapat disiapkan pada tahun 2029 nanti. Sila. Yang Berhormat Menteri, ada beberapa perkara yang ingin saya sentuh berhubung dengan penganugerahan pakej B ini 19 pakej, di mana dalam pakej WP32 Jabatan Kerjaya Negeri Sabah menerima 10 company yang untuk prakelayakan dan 2 company langsung tidak layak. Satu bukan Bumiputera, satu Bumiputera. Dan Jabatan Teknikal Jabatan Kerjaya Sabah mensyurkan 8 company yang layak kepada Kementerian Kerjaya Malaysia. Dan Kementerian Kerjaya Malaysia pula mencadangkan salah satu company yang disyurkan oleh Jabatan Kerja Negeri Sabah. Malangnya, syarikat TCS yang tidak layak langsung ini, tidak qualified ini, diminta oleh pihak tertentu untuk dikeluarkan SST. Berdasarkan tata kelola yang amat berhormat Perdana Menteri dan Menteri Kewangan, ini merupakan satu pelanggaran yang besar dan memalukan Jabatan Penilaian JKR Sabah dipaksa untuk mengeluarkan SST kepada syarikat yang tidak layak, yang telah ditolak. Jadi apakah yang berhormat mengetahui perkara ini? Sebab surat untuk meminta SST itu dikeluarkan adalah timbalan Ketua Setiausaha Jabatan Kerjaya. Satu lagi pakej 33 yang dapat syarikat MTD Sdn Bhd. Tiba-tiba Gemalait boleh mengumumkan dia mendapat pakej WP33 dan melantik pula Irika sebagai subkontraktor dia. Bermakna 2 sudah subkontraktor. Apakah pihak kementerian mengetahui perkara ini? Sekiranya iya, bermakna pihak kementerian harus membatalkan serta-merta pelantikan MTD ini sebab dia melanggar tata kelola dengan melantik 2 orang subkontraktor. Yang ke pakej WP32 ini, KKR juga rakyat Sabah mahukan ketulusan. Kita tidak ada 8 kontraktor yang telah prakelayakannya telah dipastikan oleh KKR Negeri Sabah, harus dipertimbangkan dan bukan dibagi kepada TCS yang tidak ada qualified langsung dan ditolak daripada prakelayakan. Terima kasih. Baik, Tuan Yang di-Pertua, saya menjelaskan ya. Yang diceritakan oleh Yang Berhormat Kina Bertangan mungkin ada fakta tapi bukan 100%-nya betul ya. Sebab itu saya perjelaskan. Dari peringkat awal prakelayakan kepada semua syarikat, ditawarkan kepada semua syarikat yang mengambil bahagian termasuk TCS WP23 32 ini kita dulu bincang. Hormat, saya ada fakta dia. Jadi kalau berhormat perlu saya boleh bagi. Dulu. Saya jawablah. Apabila proses menilai di peringkat JKR Sabah, ya, di peringkat JKR Sabah dihantar kepada lembaga perolehan, ya, lembaga perolehan di peringkat KKR Malaysia. Dalam jawatan kuasa KSU, KKR, MOF, KP, JKR, bersama. Untuk 32 ini diangkat sebagai disyorkan juga oleh KKR dalam laporan perolehan KKR kepada MOF, ya, mengikut yang dihantar oleh Sabah. Tahu ah? Tapi bila kita terima maklum balas daripada MOF, itulah yang dikatakan oleh Yang Berhormat betul, TCS yang disyorkan, ya, dari peringkat MOF kepada kami, kepada JKR Sabah mungkin tahu juga. Mengapa? Tanya MOF lah. Sedap, saya mau jawapan yang berhormat saya sebetulnya. Itu berhormat saya tidak menyalahkan yang berhormat. Tidak. Memang tidak menyalahkan. Bermakna tata kelola ini telah dilanggar oleh MOF. Iyalah. Saya pun mungkin. Dan saya akan tunggu MOF nanti datang, saya akan tanya. Tapi jangan, kita ini kolektif responsibility. Betul. Sekarang masa saya menjawab. Ya, tadi nanti kalau ada peluang Yang Berhormat tanya pihak lain, tanya pihak lain. Saya jelas kepada
Yang Berhormat dan Dewan apa yang yang sebenarnya yang berlaku yang saya tahu di peringkat kami. Apabila lembaga perolehan jadi mesyuarkan kepada MOF yang 32 kita ikut yang disyuarkan oleh Sabah. Ya, kita ikut dalam rekod. Keluar ada berapa kita hantar dalam senarai beberapa package tu, mungkin saya tahu tak silap ada 3 ke 4 yang berlainan keputusannya daripada senarai yang disyuarkan oleh KKR Sabah, KKR Malaysia oleh keputusan oleh MOF. Ya, okey. Jadi nak katakan kami dipinta menggugurkan, mungkin kuasa mutlaknya MOF. Yang Berhormat, ya. Jadi cadangan Yang Berhormat minta KKR menggugurkan bukan bidang kuasa saya lah. Ya. Jadi Cuma tata kelola itu memang tidak terikut lah. tak apa, itu hal lain lah. Ini fakta saya bagi kepada Yang Berhormat. I have to work within the framework of my kuasa saya lah. Sila Tok. Ya, Datuk Speaker, terima kasih banyak Yang Berhormat. Saya cukup faham keterbatasan Yang Berhormat dalam menyelesaikan masalah ini. Tapi apa yang dibangkitkan oleh Kinabatangan itu sepatutnya sebagai sebuah pemerintah belajar daripada kesilapan dahulu. Pasal kebimbangan saya akan berlaku ketirisan. Ya, pasal contohnya bila saya setuju dengan pre-Q dari awal bila perbahasan timbul. Saya nak tanya tentang perkara ini, prosesnya itu. Pasal pertimbangan pre-Q yang diguna pakai ialah berdasarkan dengan capital. Ya. Jadi masalah dia, kalau dia 1 bilion, 2 bilion, akan ada syarikat yang disebutkan yang berdaftar di Bursa Saham Kuala Lumpur. Listed company yang datang dari Semenanjung mendapat award. Dan saya dipahamkan ini projek yang agak besar. 3 syarikat yang ada. Dan membimbangkan saya keadaan ini, Datuk Speaker, sebenarnya saya jelaskan supaya mungkin di peringkat, kalau tidak keterbatasan di peringkat kabinet, di peringkat perkara ini, kerana kita tidak mau nanti besok di Sabah, Sarawak, pengalaman Yang Berhormat kita dulu pun di situ, konsortium. Kalau kita tahu bahawa syarikat yang ada di Sabah, mungkin capital income dia cuma 500 juta, 300 juta. Kenapa tak buka satu konsortium, bergabung 3 syarikat dari Sabah, melaksanakan projek Pin Borneo yang berapa bilion itu. Daripada kita lantik Bursa Saham Kuala Lumpur, dan masalah dia ketirisan. Dia lantik kontraktor, dia bayar teks, dia juga mau untung. Lepas itu syarikat subkontraktor mau juga untung. Dan ini yang membimbangkan kita, sedang keuangan negara kita terbatas. Sedang keperluan jalan raya ini juga cakap terdesak di peringkat Sabah. Jadi saya berharap Yang Berhormat selaku dipertanggungjawabkan. Saya tahu berat, bukan keputusan, cuma mungkin keterlibatan ya dari segi apa yang dilakukan, satu kerjasama di antara JKR sama ada kerajaan negeri. Menteri Kerja Raya pun ada sini di peringkat negeri Sabah. Kenapa tidak boleh diselesaikan masalah ini? Kerana ini membabitkan keuangan negara kita. Datuk Speaker, saya bimbang pasal end of the day, who is going to monitor projek yang dilaksanakan oleh Bursa Saham listed company yang ada. Tapi lepas itu subkontraktor. Dah ada dahulu subkontraktor, senarai-senarai yang dulu keupayaan mereka. Contohnya di kawasan saya di Tawau. They have done a very good job and this company is notable, very good. Tapi bidder tak masuk dalam senarai apa yang dikatakan oleh Yang Berhormat Kinabatangan. Tak, pasal proses yang ada pre-Q, ada syarikat yang nak masuk tender, they have selected di peringkat negeri Sabah, dah pilihlah 10 syarikat. Mereka pilih, bukan ada open tender. Bukan ada lepas itu, senarai itu disusun atur dengan baik. Jadi saya berharap diperbetulkan keadaan ini, sebelumnya akan satu kelewatan, kelambatan, keduanya ketirisan Yang Berhormat. Terima kasih banyak. Yang Berhormat, semuanya sudah dibincang di peringkat awal, ya. Mestilah kita sudah banyak libat urus antara pihak kerajaan negeri, JKR negeri, JKR Malaysia, KKR Malaysia, MOF, mungkin Kementerian Ekonomi juga untuk bagaimana memikirkan apa kaedah yang terbaik. Memang ada Yang Amat Berhormat ni, dia champion open tender.
Sebenarnya minta open tender. Tapi ada juga pandangan berkata kalau terlalu open tender mungkin ada mereka nanti tidak ada peluang. Tidak ada peluang. Sabah tak ada peluang, yang belum lagi cukup matang sebagai kontraktor mungkin tak ada peluang, tapi kalau diberi ruang untuk dibuat selective tender ataupun tender dia tak ada selective tender, akhirnya jadi pre-queue, prakelayakan dulu, ya. Itu jadinya. Jadi ini pun dibuat di peringkat Sabah, pre-queue dibuat peringkat Sabah. Lepas tu pre-queue kita pantau juga di KKR. Lepas tu memang tender dibuat. Itu saya tak nak mengulang lah. Yang telah saya sebut tadi, proses dia sampai ke kita dah lembaga perolehan di KKR telah saya ceritakan tadi, kita hantar kepada MOF. Jadi keputusan dari MOF yang berhormat kira bertangan, yang berhormat sempurna, ya. Boleh sikit lagi buat? Sikit ya? Sikit saja. Ya. Habis masa. Apakah berhormat melihat bahawa perkara ini ada kejanggalan dan mungkin pihak JKR kali tidak perlulah buat pre-queue sebab yang disur pun yang tak qualified pun dibagi, bagus kasih direct nego ialah bagi sama TCS direct nego ialah kalau ni kroni kita tak payah lagi ada pre-queue. Pre-queue pun tak laku juga. Dia pre-queue mungkin bukan 100% mutlak apa yang isu pre-queue tu 100% sebab isu keuangan. Sebab itu keputusan dia mutlak di peringkat MOF. Mungkin dari pre-queue dari segi maksud saya Tunggu dulu. yang berhormat mencadangkan keuangan tidak perlulah ada tata kelola itu direct nego ialah. Itu pandangan yang berhormat lah. Saya cerita apa yang sebenarnya, ya. Kalau nak cerita macam suka-suka sebut begitu bolehlah, sepanjang sampai petang pun boleh kita bincang lah. Tapi sebenarnya saya cerita yang sebenarnya, ya. Itu yang telah diterima pakai, ya. Sistem itu diterima pakai. Jadi prakelayakan dibuat. Jadi keputusan adalah Ya Bapak Menteri, okey. saya nak maklum baru saya dapat WhatsApp. Kenapa duk berebut projek dalam parlimen? Saya pun nak minta komen ke Yang Berhormat. Kenapa nak berebut projek dalam parlimen? Tak apa Yang Berhormat. Sebenarnya mereka ini minta penjelasan atas hak mereka lah. Jadi adalah tanggungjawab saya untuk saya menjelaskan, ya. Ini saya tak ambil ini sebagai merebut. Terima kasih sekurang-kurangnya publik dengar. Baik. Biar bagi Kalau semua WhatsApp kita baca di parlimen beratlah YB. Ya. Tak apa. Boleh Yang Berhormat saya teruskan. Tapi Yang Berhormat ini isu banyak lagi ni. MTD tadi kalau saya nak ambil mungkin 10 minit lagi, tapi sebenarnya ya MTD ini juga diputuskan ikut apa yang telah saya katakan tadi, keputusan mutlak, dan dia apakah daya lah kalau dia ada peluang untuk subkontraktor kepada orang yang menawarkan lebih murah tu, so, kita semak mungkin itu tak ada halangan dia boleh buat begitu. Jadi kalaulah MTD ini bukan yang terendah, mungkin ada isu lah kita boleh bertanya, tapi MTD ini dalam package itu adalah yang menawar terendah harganya. Jadi MOF tak salah saya bagi memilih yang boleh menjimatkan kewangan kerajaan. Yang Berhormat, satu persoalannya 2-3 package ini syarikat itu lebih kurang begitu prek juga tidak ditimbang padahal nombor 1. Tetapi yang ini dibagi keistimewaan. Yang 3 package lain syarikat nombor 1 terendah prek, dia tidak boleh timbang, tidak ditimbang langsung sebab tata kelola. Yang ini pula terus bagi. Ini masalah, ada kompleks di situ. Saya ambil maklum lah, saya tak ada penjelasan itu, ya. Sebab saya dah terang dengan terbaik lah dari pihak saya lah. Itu berkenaan dengan kontraktor dan isu-isu yang dibangkit oleh Yang Berhormat Sempurna dan juga Kinabatangan. Kita faham sebab mereka ni pemimpin daripada Sabah, dia nak yang terbaik untuk Sabah. Jadi Yang Berhormat sebagai rakan sama dalam bertanggungjawab ini, saya pun akan cuba dengan terbaiklah membantu kita di Sabah ni. Saya ingat kalau boleh Datuk Speaker, sebenarnya saya harap pelajaran daripada perkara seperti apa yang disuarakan ini dapat diperbetulkan. Bukan persoalan seperti dibangkitkan nak rebut kontraktor. Kita tidak ada kontrak, cuma kita nakkan jalan raya yang baik. Satu, kita tidak mau ketirisan keuangan. Keduanya, kita nak lahirkan usahawan-usahawan daripada
wilayah Sabah untuk mampu membina jalan raya seperti apa yang berlaku di Sarawak. Terima kasih banyak. Terima kasih Yang Berhormat. Kami maklumlah itu nasihat daripada Yang Berhormat. Yang Berhormat Menteri. Tengok sini. Oi. Ya. Tadi yang Berhormat Menteri memaklumkan kepada Dewan bahawa pelaksanaan PAN Borneo Fasa 1B dijangka siap pada tahun 2029. Jadi saya ingin bertanya mengenai 1B 2029. 1B 2029, ya. Jadi saya ingin bertanya mengenai bilakah pelaksanaan bagi fasa 3 bagi pedalaman atas yang merangkumi Keningau, Tenom, Pensiangan. Masih. Pensiangan tu bukan dalam 1B, bukan dalam fasa 1A. Maksud saya, dia dalam fasa 3. Fasa ketiga. Fasa 3. Oh, kalau fasa ketiga Yang Berhormat, Jangkaan pelaksanaannya. belum dengar khabar sangat lagi. Sebab 1A ni pun kita belum selesaikan. 1B kita baru mula. Fasa kedua lagi belum ditentukan apa-apa. Sebab disebut adalah kita tahu jajaran dia berapa, panjang dia sebagainya dan mungkin anggaran. Yang fasa 3 ni lagi jauh dia. Saya tak nak menjawab, saya pun tak nak buat komitmen apa-apa. Tapi memang dalam perancangan. Sebab itu saya sebut dalam ucapan saya tadi. Okey. Ya? Masih. Ya, kita berharaplah kalau nak percepatkan di peringkat kerajaan negeri bekerjasama dan bersama berurus dengan lebih baik kepada bersama Kementerian Ekonomi. Bila diputuskan ini boleh disegerakan, itu dalam pelaksanaannya nanti barulah KKR terlibat. Okey Yang Berhormat? Baik. 1 minit tinggal sahaja. 1 minit sahaja. Tuan ini betul. Saya nak teruskan dah, tapi dah banyak bincang tentang Sabah ini tadi. Sama ada saya nak teruskan. Saya ingat bolehlah saya dah banyaklah dengan PAN Borneo Sabah ni. Saya nak jimatkan masa supaya ada kepada pihak lain nanti. Jadi Tuan Yang Dipertua, ini beralih kepada Sarawak Sabah Link Road SSR. Dia 2 fasa juga. Sebab ini dibangkit oleh Ahli Yang Berhormat Lawas yang mengutarakan tentang projek SSR Sarawak Sabah Link Road ini. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, Kementerian Kerja Raya amat menghargai sokongan yang diberikan oleh Ahli Yang Berhormat dan rakyat Sabah yang sentiasa menyokong ke semua projek persekutuan yang sedang dan akan dilaksanakan di negeri Sarawak ini. Jadi merujuk kepada hasrat Yang Berhormat supaya projek SSLR atau SSR2 ini fasa kedua disegerakan pelaksanaan, sukacita dimaklumkan bahawa projek SSLR ini yang melibat kedua fasa ini, yang fasa kedua ini baru dimulakan dengan surat tiba telah dikeluarkan kepada kontraktor dan yang SSLR fasa 1 iaitu persimpangan dari SSLR tadi ke persimpangan Long Lopeng atau disebut sebagai SSLR fasa 1 telah mula dilaksanakan sejak bulan Ogos tahun 2021 dulu. Dari jajaran projek bermula di Kampung Gelugus, Lawas sehingga persimpangan Long Lopeng dengan anggaran panjang 77 km. Dan projek ini kini telah mencapai 40% pelaksanaan di tapak setakat bulan Oktober 2024 dan dijangka siap pada bulan November 2026. Selain itu, projek Sarawak Sabah Link Road fasa 2 pula telah diluluskan dalam tahun 2023 yang lalu dan seperti mana telah saya sebut tadi, SST telah dikeluarkan pada bulan Mac 2024. Projek ini melibatkan 4 pakej dan 3 sub-pakej dengan jajaran sepanjang anggaran 332 km. Dan status kini bagi projek ini adalah sedang di peringkat pengambilan balik tanah oleh pihak Jabatan Tanah dan Survey Negeri Sarawak dan pembersihan tapak oleh kontraktor di beberapa kawasan yang telah diselesaikan urusan pengambilan tanah. Jadi tempoh pelaksanaan projek SLR 2 ini fasa kedua dijangka 5 tahun dari sekarang, Yang Berhormat Lawas. Tuan Yang Dipertua,
Ini kita beralih kepada Lebuh Raya West Coast Expressway WCE. Yang Berhormat Menteri, saya bagi masa tambahan 5 minit untuk jawab seberapa banyak. Sudah habis 5 masa? minit saja. Ya, sudah habis masa. Saya bagi 5 minit untuk Bulong. 5 minit. Ya, 5 minit sahaja. Terima kasih. How? Kalau 5 minit ni sebenarnya Tuan Dipertua kasihan dengan mereka 40. Ini memang sangat teliti lah jawapan-jawapan. Tak apa, boleh bagi jawapan bertulis. Memang Tak kasihan. saya akan bagi sebagai jawapan bertulis. Tapi saya nak tunjuk kepada ahli-ahli yang berhormat lah. Pegawai kita memang buat jawapan dengan terbaik. Jadi oleh kerana masa terlalu singkat dan terhad, jadi biarlah saya aku kepada arahan Tuan Dipertua. Boleh? Ataupun saya boleh bagi... Okeylah, saya ikut Tuan Dipertua lah. Siapa nak dari sebenarnya belum ada siapa yang bertanya dah, seorang tadi dah. Okeylah, tak apa. Okey, Tuan Dipertua, mengakhiri penggulungan saya, Belanja Wan kali ini terus menjadi tunjang aspirasi dan harapan kerajaan Madani lah ke arah memperkasakan kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Jadi justru itu saya ingin mengajak kita semualah mengubah persepsi dan tanggapan biasa kita bahawa skop tugas dan fungsi Kerajaan Raya, Kementerian Kerja Raya hanya menjurus ke arah aspek keselamatan dan keselesaan penggunaan jalan raya semata. Jadi walaupun secara dasar itulah asasnya, namun moving forward, kita balik ke depan, menjadi harapan saya supaya peranan KKR ini tidak seharus terhenti di sekadar itu saja. Malahan harus terus dipergiatkan dan dikukuhkan supaya menjadi antara organisasi yang terbaik, menjadi jentera penggerak agenda Kerajaan Madani melalui peningkatan daya upaya modal insan yang pakar dan serta berkebahiran, pembangunan teknologi dan infrastruktur yang maju, canggih dan berdaya saing. Jadi serta mutu dan kualiti perkhidmatan yang ditawarkan setaraf dengan standard dan piawaian di peringkat antarabangsa. Jadi sebab itu saya ceritakan di peringkat awal tadi, banyak program-program yang melibatkan penyertaan antarabangsa. Sebab kita ini, Malaysia ini dilihat sebagai satu negara di mana potensinya sangat tinggi dan kita tidak mahu ketinggalan dalam segi erti kata kemampuan kita, kapasiti kita. Kalau kita kekurangan kemahiran, kekurangan mengadaptasikan teknologi dan sebagainya. Sebab itu mungkin kepada orang biasa, kita orang biasa ini kita terlepas pandang lah, sebab itu perkara di atas sana. Tapi tanpa itu mungkin cara kita bekerja, tata kelola kita dan kualiti outcome kerja kita mungkin tak jadi terbaik kalau kita tidak bersama dengan negara-negara maju dan global. Sebab itu saya tekankan juga, dan dalam bajet ini kami telah mohon diberi peruntukan supaya engineer-engineer kita dan di CIDB dan LLM juga, mereka ini dapat belajar dari negara lain yang melaksanakan menyempurnakan infrastruktur asas kepada negara kita. Jadi building industri kita juga dihormati dan kepercayaan negara lain bermain peranan as stakeholders and industry players. Dia rasa di negara kita ini adalah suasana yang terbaik dan environment building industry yang terbaik, sebab kita akur kepada kelestarian dan sebagainya. Jadi Yang Berhormat, Okey, Yang Berhormat, perubahan yang baik bermula dari sini dengan sokongan dan kelulusan ahli Yang Berhormat semua. Kelemahan, kekurangan dan kegagalan akan sentiasa diberikan perhatian, diperbaiki dan diatasi. tak laluan. Meraihkan segala bentuk idea dan pandangan supaya kita bersama-sama dalam menyumbang terus ke arah masa depan industri perminaan dan yang lebih progresif dan dinamik di masa akan datang. Boleh, Yang Berhormat? Minta penjelasan atau apa? Ya. Kalau nak minta penjelasan tak perlu. Okey, Yang Berhormat, saya minta sikit sebab Semenanjung tak disentuh langsung. Saya minta sikit penjelasan. Saya minta Yang Berhormat memberi sikit penjelasan tentang Lebuh Raya betul R6, iaitu daripada Sungai Petani, Kulim,
Mana Baru 102 km. Ikut jawapan lisan daripada Yang Berhormat tempoh hari, iaitu lebuh raya ni adalah menggunakan PFI. Menunjukkan bahawa hingga sekarang tak ada satu kontraktor yang sanggup membuat tentang lebuh raya ni. Adakah pihak kerajaan bercadang untuk mengambil alih supaya lebuh raya ini dipercepatkan dan memberi kesan kepada laluan jajaran yang dicadangkan? Terima kasih. Ini pun sedang diperbincangkan semula dan perhalusi bagaimana kita sama ada membuka semula RFI atau the request for proposal dan sebagainya. Sebab yang kita buat pertama tu tidak berjaya, ya. Jadi ini dalam di perbincangan dan dalam usaha kita lah, tengok bagaimana ini boleh diselesaikan. Ya. Sekian, terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat Menteri Kerja Raya. Sekarang saya jemput Yang Berhormat Menteri dari Kementerian Dalam Negeri untuk menjawab, masa 45 minit sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi wa jahada fi sabilillahi ila yaumiddin. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh." Sadaqallahul azim. Dan jika sekiranya penduduk sesebuah negeri itu beriman dan bertakwa kepada aku, kata Allah, nescaya akan aku limpahkan keberkatan dari pintu langit dan bumi. Pertua, saya bangun pertamanya mengucapkan ribuan terima kasih kepada rakan-rakan ahli yang berhormat yang tampil mengambil bahagian dalam perbahasan peringkat dasar melibatkan Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri memikul tugas hakiki, iaitu menjaga keamanan dan ketenteraman awam. Dan di bawahnya terdapat sejumlah agensi, dan dalam menjalankan peranan inilah ahli-ahli parlimen menyentuh tentang tanggungjawab agensi-agensi di bawah KDN yang memerlukan saya untuk tampil memberi penjelasan dan juga penggulungan. Strategi penggulungan saya ialah kecuali perkara yang dibangkitkan yang membabitkan pembangunan dan infrastruktur, yang bertanyakan tentang balai polis yang uzur, kuartus yang uzur di kawasan masing-masing. Bilakah IPD baru nak dibuat di kawasan ahli yang berhormat? Yang itu saya mohon izin untuk memberikan jawapan secara bertulis sebelum sidang kita tamat. Manakala saya akan cuba menjawab mengikut topik perkara yang menyentuh tentang keselamatan dan ketenteraman awam, kewarganegaraan, keimigrasionan dan juga perkara-perkara yang menyentuh tentang hal yang terbaru yang berlaku yang membabitkan bidang tugas KDN. Pertama, saya ucap terima kasih rakan-rakan saya Jelutong, Bukit Gelugor, Indah Mahkota, Kepung yang membangkitkan tentang RUU Akta Tahanan Rumah. Yang pertama, KDN telah pun mendapat persetujuan di peringkat Jemaah Menteri secara dasarnya untuk KDN meminda atau mengadakan satu undang-undang baru, iaitu Akta Tahanan Rumah. Jadi segi dasar kita dah dapat kelulusan Jemaah Menteri. Seterusnya, KDN akan berbincang dengan Jabatan Peguam Negara untuk membangunkan matriks ataupun kerangka apakah maksud Akta Tahanan Rumah ini. Dan di sana nanti KDN akan mengadakan libat urus dengan Parliamentary Select Committee yang berkaitan hak asasi, keselamatan dan mana-mana Parliamentary Select Committee yang dianggotai rakan-rakan ahli yang berhormat dalam Dewan yang berminat untuk terlibat. Itu yang pertama. Yang kedua, KDN akan melakukan sesi libat urus dengan semua stakeholders yang berkepentingan. Baik, apa latar belakangnya? Tuan Ketua, latar belakangnya ialah penjara kita ni sedang mengalami kesesakan. Setakat semalam 6 hari bulan terdapat seramai 87,229 prospek di dalam semua penjara.
Baik. Daripada 87,229 ini, ada dua kategori. Yang pertama, yang tinggal di dalam tembok penjara, berada dalam penjara. Yang kedua, yang jabatan penjara tempatkan dalam komuniti, iaitu pemulihan dalam komuniti. Baik. Pemulihan dalam komuniti bermaksud secara fizikalnya, prospek ini tidak berada di dalam penjara. Mereka berada di luar. Bolehkah dari segi undang-undang kita melaksanakan ini? Jawapannya boleh. Di bawah Akta Penjara, Seksyen 43, 45, 46, 47 ini membenarkan suatu peraturan dibuat. Kita dah ada peraturan penjara tahun 2000. Jadi kita keluarkan mereka ini melalui sistem parol. Kita keluarkan mereka melalui perintah kehadiran wajib. Kita keluarkan mereka melalui pelepasan banduan secara berlesen. Dengan mengeluarkan mereka daripada tembok penjara setelah mereka melalui tapisan jabatan penjara yang melayakkan mereka untuk kita keluarkan mengikut sistem yang saya sebut tadi, maka pertama, mereka juga akan terlibat dengan majikan yang menyediakan peluang pekerjaan pada mereka. Mereka akan berada di luar, mereka cepat menyesuaikan diri. Baik. Bagi setiap 800 orang yang berada di luar melalui perintah kehadiran wajib, sistem parol, pembebasan banduan secara berlesen, bila tamat tempoh menjalani hukuman penjara, bagi setiap 800 yang bebas, yang mengulangi kesalahan dan masuk balik dalam penjara cuma satu. Ini kita panggil kadar residivism. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah ini adalah success story. Kerana itu, kita bercadang bahawa punca kesesakan yang ikut disumbangkan oleh, pertama, mereka yang berada dalam penjara yang belum disabit. Mereka ini namanya tahanan reman. Apabila mereka dibawa ke mahkamah untuk dituduh, pending trial date, mahkamah akan kata mereka hendaklah ditahan reman. Baik, hari ini terdapat seramai 28,000 orang yang berstatus reman dalam penjara. Baik, penjara kita muatannya 74,000 aja. Kalau dah 28,000 adalah yang reman, maka inilah sasaran kami. Kalau akta tahanan rumah ini boleh dibuat, hasrat kami, ini tertakluk nanti kita bincang, Ahli Yang Berhormat bagi pandangan, akta itu akan, rang undang-undang itu akan dibentangkan. Hasrat kami ialah memberi kuasa kepada mahkamah untuk menimbang, kemudian memerintahkan bahawa yang ditahan reman ini hendaklah ditahan reman di rumah dan dipakaikan device sehingga tarikh pembicaraannya. Jadi kelebihan yang segera apa dia? Penjara kita akan menjadi lebih kondusif kerana tidak terlalu padat. Baik. Kerana itu, ikhtiar di peringkat Kementerian Dalam Negeri sekarang adalah kita sebut tahanan rumah ni kita kata tak layak diberikan kepada pesalah ataupun prospek ni yang bagi kes seperti ini. Yang pertama, apa-apa jenayah yang memperuntukkan hukuman mati dan hukuman seumur hidup, yang ni tak layaklah. Ini kes jenayah yang berat. Yang kedua, kesalahan di bawah bab 6 Kanun Keseksaan, bab 6A Kanun Keseksaan, bab 6B Kanun Keseksaan, ini sebab keselamatan negara dan sebagainya. Kemudian kesalahan di bawah bab 3A anti pemberdagangan orang, Atip Som. Ini serius. Manusia ini ada maruahnya. Ya, ada harga diri tapi diperdagangkan. Jadi kalau mereka yang terlibat yang ini, mereka tak layak. Kemudian kesalahan serius yang membawa hukuman pemenjaraan 10 tahun ke atas. Kesalahan di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya. Kesalahan keganasan rumah tangga dan kesalahan yang melibatkan kanak-kanak. Dan kesalahan yang mempunyai hukuman sebatan mandatori. Ini tak layak. Yang kita sasarkan adalah tahanan reman dan mereka bukan dituduh di bawah jenis-jenis kesalahan yang saya sebutkan tadi. Kerana itu, kita berpendapat bahawa hasrat untuk mengadakan rang undang-undang ini adalah mahkamah mempunyai budi bicara untuk membenarkan mereka ini menjalani perintah tahanan di rumah sekiranya
ianya berkaitan dengan nantinya keadaan kesihatan mereka, ya, yang boleh menyumbang kepada meredakan kesesakan. Baik. Hormat, boleh minta pencerahan. Terima kasih Puan Yang Di-Pertua. Saya mendengar dengan teliti penerangan Yang Berhormat Menteri mengenai cadangan RU tahanan rumah ini. Saya ingin mendapat penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri. Saya rasa Yang Berhormat Menteri familiar dengan perkara ini. Di bawah Akta Penjara tahun 1995 atau Akta 537, ada satu peruntukan, provision yang bertajuk kuasa mengisytiharkan penjara. Saya mohon izin untuk baca. Menteri boleh melalui pemberitahuan dalam warta mengisytiharkan mana-mana rumah, bangunan, kepungan atau tempat atau mana-mana bahagiannya sebagai suatu penjara bagi maksud akta ini bagi pemenjaraan atau penahanan orang dalam jagaan sah, dan boleh dengan cara yang sama mengisytiharkan bahawa mana-mana penjara sedemikian hendaklah terhenti. Itu mungkin tak relevan. Isunya bagi saya soal pemenjaraan ataupun hukuman tahanan di rumah ini mungkin perkara baru dilaksanakan. Tapi saya rasa dari segi undang-undang sudah lama. Sekurang-kurangnya tahun 1995. Jadi apakah pandangan Yang Berhormat dari segi cadangan kerajaan nak wujud satu akta baru tahananlah rumah dengan peruntukan yang sedia ada di dalam Seksyen 3 Akta Penjara ini? Dengan izin Yang Berhormat Menteri, soalan yang berkaitan. Berkenaan dengan peruntukan yang telah pun dibangkitkan oleh Kota Baru, Seksyen 3 Prison Act. Sekiranya akta tahanan rumah ini digubal dan dilaksanakan dalam masa yang terdekat, adakah peruntukan tersebut akan dipindah ataupun dimansuhkan? Oleh kerana saya dengar tadi oleh Yang Berhormat Menteri bahawa budi bicara ataupun kecadangannya pada masa sekarang adalah budi bicara akan diberi kepada mahkamah. Sekiranya itu adalah pendirian kerajaan, maksudnya menteri sepatutnya tidak ada budi bicara yang sama. Jadi secara logik, Seksyen 3 tersebut juga perlu dimansuhkan. Jadi adakah itu diteliti dan dicadangkan sekarang? Terima kasih. Terima kasih. Betul yang bangkit soalan ini para peguam handal. Saya mengaji sains pertanian ya. Berdepan dengan parlimen ni kita kena tunjuk gagah sikit ya. Dia isu dia Kota Baru dan Guluguk ialah bila kita nak tempatkan di tahanan rumah, dia melibatkan pemakaian device. Okey, dalam tafsiran undang-undang ia dipanggil alat belenggu. Okey, tafsiran Jabatan Peguam Negara alat belenggu bermaksud gari. Tapi KDN ada sure supaya takrif alat belenggu itu tak semestinya gari, boleh juga device. Jadi kerana itu cadangan Jabatan Peguam Negara adalah daripada menggubal atau meminda akta sedia ada, lebih baik diadakan rang undang-undang yang baru. Baik, bila kita adakan akta yang baru ini, Bukit Guluguk, sudah tentu kita kena harmonikan dengan peruntukan dalam akta sedia ada. Itu sudah tentu. Ya, saya ingat Bukit Guluguk tentu selesa dengan cadangan kami untuk memberi kuasa kepada mahkamah membuat keputusan. Ya, Bukit Guluguk banyak berbeza dengan saya kalau soal menteri yang buat keputusan. Sebab itu dalam Seksyen 43 Akta Penjara, 46 dan 47, iaitu pembebasan berlesen, parol, perintah kehadiran wajib, itu kuasa menteri mengikut Akta Penjara, di mana boleh mengarahkan ketua pengarah penjara untuk membuat peraturan di situ. Jadi Kota Baru betul dari sudut mengangkat seksyen yang menjelaskan dengan betul bahawa kuasa menteri untuk mengisytiharkan. Jadi mengisytiharkan satu premis sebagai penjara satu bab, tapi menempatkan orang yang ditahan itu dengan pemakaian ini, itu tak, orang kata tidak berbetulan dengan maksud, kerana pemakaian ini adalah pemakaian dianggap sebagai tak termasuk dalam tarikh alat belenggu. Jadi kami kena adakan rang undang-undang yang baru, itu mengikut nasihat Jabatan Peguam Negara. Baik, amalan ini betul memang banyak dilaksanakan oleh negara-negara maju hari ini. Kerana itu tanpa rang undang-undang ini, buat masa sekarang tak ada
berdasar pada akta dan peraturan semasa hanya banduan sabitan yang layak menjalani program pemulihan dalam komuniti tadi. Kalau dia orang tua, vulnerable groups, ya, wanita, ya, atau kanak-kanak yang 18 tahun ke bawah, yang ini kita tempatkan melalui pemulihan dalam komuniti. Jadi kalau kita boleh buat satu lagi, iaitu tahanan rumah, sudah tentu kesan segera ialah dia akan mengurangkan kadar kesesakan yang kemudian menimbulkan masalah yang tidak kondusif selama mereka tinggal di dalam penjara. Yang Berhormat, Kerana, boleh saya sedikit? Terima kasih berkenan dengan penjelasan tersebut. Saya faham akan isu prison congestion ini. In fact, pada masa saya menjadi timbalan menteri tahun lepas, mengikut ingatan saya, jumlah prison overcrowding adalah lebih kurang 72-74 ribu. Sekarang mengikut statistik Yang Berhormat Menteri tadi mengatakan sekarang lebih kurang 87 lebih ribu. So, bilangan jumlah itu dah naik. Tapi kita perlu juga menikmati, we have to know, bahawa ada kes-kes ataupun offences, kesalahan yang tertentu yang tidak patut diberi house arrest ini. Memang saya faham kes-kes seperti riman, kes-kes dada yang kecil dan sebagainya, mungkin itu sepatutnya kita beri house detention, oleh kerana ini boleh mengurangkan prison congestion. Jadi tadi pihak menteri telah pun mengatakan bahawa memberi beberapa contoh di mana prison arrest, house arrest ini tidak akan dibenarkan, bab 6A, 6 dan sebagainya. Dan juga untuk kesalahan yang memperuntukkan penjara 10 tahun dan ke atas. Adakah penjara 10 tahun dan ke atas itu mengikut kesalahan ataupun mengikut hukuman yang diberi oleh mahkamah? Itu penting. Oleh kerana sekiranya seseorang itu dituduh di bawah sesuatu section, hukumannya prescribed dalam section tersebut. Jadi adakah kita mengikut the prescribed sentence ataupun sentence yang telah pun dijatuhkan oleh mahkamah? Jadi kita nak tahu, oleh kerana contohnya dalam kes Najib Tun Razak, di dalam kes tersebut beliau telah pun disabitkan dan diberi hukuman yang tertentu. Jadi adakah house arrest ini akan digunapakai ataupun boleh dipakai oleh seseorang seperti itu? Terima kasih. Ibu Mat, saya teruskan soalan yang hampir sama. Kalau Yang Berhormat Menteri mengatakan rasional ataupun justifikasi nak wujudkan akta tahanan rumah ini adalah kerana penjara kita overcrowded ataupun kerana nak ada peruntukan untuk pemakaian device, saya rasa itu bukanlah alasan yang besar untuk wujudkan satu undang-undang. Sebab kalau Yang Berhormat masih ingat masa Yang Berhormat jadi masa COVID dulu, beberapa akta telah dipinda untuk memasukkan pemakaian device itu dalam akta yang sedia ada. Contohnya Akta 342, Akta Pengawalan Penyakit Berjangkit. Mereka yang dikenakan tindakan kerana tidak mengambil langkah, tak pakai face mask dan sebagainya, dicadangkan untuk memakai device. Itu benda yang kecil saja. Peruntukan Seksyen 3 ini sudah jelas. Saya rasa intention of legislation, niat pembuat undang-undang pada masa ini juga telah mengambil kira berlaku satu masa akan berlakunya overcrowded di dalam penjara. Jadi takkanlah kerana alasan-alasan begitu saja menyebabkan perlu satu akta khusus untuk tahanan rumah. Dan saya pun ingin bertanya sebagaimana Bukit Gelugor, adakah isu ini disebabkan oleh dibangkitkan di dalam masyarakat, isu addendum yang dikatakan semasa proses pengampunan yang didengar permohonan oleh bekas Perdana Menteri Najib Razak pada 2 hari bulan Februari tahun 2024. Ini saya nak membetulkan fakta. Semalam saya bersama Menteri Undang-Undang. Saya ragu beliau tak nak jawab soalan saya dan dia kata ini perkara ni Menteri KDN kena jawab. Isu addendum ini. Sedangkan dia beritahu dalam dewan ni semalam, dia kata siapa ya urus dia? Macam dia tak tahu urus dia.
Di tangan saya ni dengan jelas kenyataan media bahagian undang-undang Jabatan Perdana Menteri sebagai urustia kepada lembaga pengampunan. Dia tak tahu dia tu adalah urustia lembaga pengampunan. Jadi semalam saya tak ada ini, saya balik saya bawa kepada hari ini. Tak apalah benda itu. Jadi dalam hal ini saya nak dapat penjelasan teruslah kerana ini ada kaitan. Benarkah Yang Berhormat wujudnya apa yang dipanggil addendum, satu perintah tambahan di dalam perintah berkaitan dengan keputusan lembaga pengampunan terhadap Datuk Seri Najib Tun Razak, yang mana lembaga pengampunan ini telah memberikan pembebasan awal kepada beliau dan juga pengurangan denda daripada 210 juta kepada 50 juta saja, dan dikatakan ada addendum. Saya telah dibekalkan oleh isu addendum, saya respon terus supaya tak prolong nanti makan masa terlalu panjang. Isunya isu addendum saja saya jelaskan. Okey. Baik, ya. Okay. Terima kasih Kota Baru. Kota Baru dah ambil 7 minit masa saya. Kota Baru saja. Saya ada 45 minit. Okey, ya. Bukit Gelugor dan Kota Baru. Saya nak sebut begini, ya. Saya jelaskan tadi. Okey. Hasrat KDN untuk mewujudkan akta ini adalah untuk address isu tahanan reman. Kalau sabitan tak kena lah. Tak termasuk dalam kita punya ni. Okey, melainkan nanti bila kita bentang nanti Yang Berhormat merasakan bahawa yang sabitan pun mesti dipertimbangkan juga. Dan kita buat keputusan masa itu. Buat masa sekarang. Niat kami adalah untuk kategori yang mahkamah perintahkan tahanan reman sementara menunggu tarikh perbicaraan. Jadi termasuklah kalau dia dituduh reman di bawah perkara yang 10 tahun tadi itu. Ya, kalau 10 tahun dia tak layak tu ditimbanglah. Itu menunjukkan tahap seriusnya kesalahan itu. Baik. Kota Baru, cerita tentang addendum itu adalah perkara yang berkait dengan keputusan Pardon Board. Okey, Pardon Board dalam perlembagaan sepenuhnya kuasa di Pertuan Agong lah. Administratif, of course lah, dia adalah sekretariat pengaptaran sebagainya kan. Kota Baru juga mengikuti keputusan mahkamah ketika peguam yang berkenaan bawa, dan mahkamah kemudian menganggap bahawa addendum ini adalah satu hearsay. Wah, itu sudah jelas keputusan mahkamah. Jadi kalau dah situ, itu sudah jelas lah. Kita tak patut timbul lagi lah. KDN pun lagi jauh. Kita tidak menggotai Pardon Board. Tak ada. Tak ada langsung. Ya. Jadi wujud atau tidak, mahkamah kata ketika perkara itu diangkat oleh peguam yang berkenaan, mahkamah kata cerita ini dapat daripada sipolan, sipolan dengar daripada sipolan, sipolan dapat daripada sipolan. Itu maknanya hearsay. Jadi selesai kat situ lah. Saya tak mau ulas lebih daripada itu. Baik, ya. Saya nak teruskan pada perkara kedua Kota Baru. Bagi saya ni sebab saya ada 23 minit. Saya tak mau prolong lebih. Setengah minit. Saya dah jelaskan begitu Kota Baru. Setengah minit. Keputusan mahkamah yang telah pun dia buat. Saya nak tanya begini, Yang Berhormat. Be fair to be also. Ya. Sebagai kerajaan, apabila wujudnya isu addendum ini, boleh kerajaan jelaskan ada ataupun tidak ada addendum itu? Bukan masalah hearsay tak hearsay. Perdana Menteri atau Menteri boleh menghadap Yang di-Pertuan Agong yang dulu. Tanya Yang di-Pertuan Agong, ada ke tidak addendum itu? Itu duduk. Ya. Bagi saya jawab pula. Itu pandangan Yang Berhormat. Ya kan? Pandangan kita, kalau ada dispute pertikaian antara kerajaan dengan rakyat, antara sipolan, institusi mana yang membuat keputusan? Institusi mahkamah lah buat keputusan. Kalau mahkamah kata itu hearsay, Yang Berhormat faham apa maksud hearsay. Ya, jadi dia agak selesai lah. Pandangan Yang Berhormat adalah kerajaan kena tanya. Itu pandangan Yang Berhormat. Affidavit itu hearsay, isunya bukan hearsay. Pandangan Yang Berhormat, kerajaan kena tanya. Pardon Board ada tak? Itu pandangan Yang Berhormat. Oleh kerana ada dispute, pertikaian, leave it to court to decide. If there is something related to the law, let the court develop the law dengan izin. Oh, gagah saya hafal skrip tu nak bujah ni cakap orang putih juga. Ya, baik. Itu cerita tu. Saya move kepada tajuk yang kedua. Ahli Yang Berhormat juga bertanya tentang 1.2 juta pelancong Cina yang masuk tak keluar. Okey, sejumlah pelancong Cina masuk kemudian overstay dan segala macam. Hari ini saya nak jelaskan. Dari mana datang 1.2 juta ni? Ketika Larut menjadi Menteri Dalam Negeri, dia menjawab satu soalan daripada Tasik Gelugor pada waktu itu. Dia sebut soalan itu menyebut tentang 1.2 juta. Maka
masuk handset lah. Itulah bermulanya. Itu legasi lama. Kemudian larut pada satu kenyataan media menyebut 26 Ogos 2022 jumlah itu tidak betul. Larut, bukan saya. Ketua Pembangkang kata 1.2 juta itu tak betul. Ini dia. Tanya Ketua Pembangkang lah tau. Yang tanya saya. Ada? Nanti tak? Tak apa. Dua saat. Saya kata 22 bulan Ogos 2022 Kementerian Dalam Negeri, ini dia. Jumlah itu tidak betul, kata Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Bukan dia saja. Sebelum itu pun bangkit dan Paguh pun buat kenyataan yang sama. Duduk situ dulu. Nah, kemudian ada penjelasan daripada Ketua Pengarah Immigration pada waktu itu. Jumlahnya dia kata cuma 8,000. Dia ada sebutlah di sini. Nah. Baik, hari ini saya nak jelaskan. Baik. Kita ni, bila pelancong masuk, dia masuk dengan pas khas, pas lawatan sosial. Okey? Dia juga masuk dengan segala macam pas-pas lain lah. Ya. Itu jelas. Tapi saya nak jelaskan, Kota Baru banyak tanya berkenaan dengan berapa yang masuk dan tak keluar. Saya nak jelaskan. Ketibaan daripada 1 Januari 2018 hingga 30 November pelancong dari Republik Rakyat China. 8,491,653. Baik, pelepasan keluar 8,012,294. Apa perbezaannya? 479,359. Mari kita zoom in angka ini. Di kalangan 479,359 ada pemegang pas jangka panjang yang aktif. Dia masuk pegang pas jangka panjang. Dia tak keluarlah. Jumlahnya 129,005 orang. Baik, dia juga ada berada di depo tahanan immigration yang kita dah tangkap. Dia ada kesalahan akta immigration, akta pasport, sejumlah itu. Yang kita usir 5,359 kerana kesalahan di bawah akta tertentu. Telah dikeluarkan pas khas. Pas khas maksudnya dia masuk 30 hari visa free. Dia tak keluar hari 31, tapi dia dah dapat permohonan pas khas. Mengikut undang-undang yang ada sekarang, seorang yang masuk ini dia masih boleh memohon pas khas. Ini peraturan yang sama. Paguh pun kekal yang sama, Larut kekal sama, sekarang pun saya kekal yang sama. Dia boleh mohon pas khas 30 hari, 30 hari, 30 hari. Maksimum 90 hari. Jumlah 141,783. Jadi, pas lawatan sosial yang belum keluar 84,817 daripada sejumlah 8,491,653. 84,000 ini masih ada. Baik, kita nak sebut. Kita ada Malaysian Digital Arrival Card di mana mereka isi maklumat. Ini membolehkan pasukan penguatkuasa kita masuk dan cari mereka. Okey. Kemudian, senarai nama ini kita serah kepada kedutaan negara berkenaan. Bila saya melawat negara China, saya sampaikan masalah ini. Menteri sejawatan saya bagi tahu, rakyat dia kalau keluar sekalipun, langgar undang-undang negara yang dia pergi, masih boleh dikenakan tindakan. Tindakan kita satu, iaitu senarai hitam. Boleh. Okey. Jadi, kita hentikanlah 1.2 juta ni kerana Ketua Pembangkang pun kata tak betul. Tak payahlah nak heret keluar. Jadi yang dahsyatnya apa? 1.2 juta tak keluar, KDN luluskan warga negara secara borong. Itu fitnah yang sangat dahsyat. Sangat dahsyat. Lebih baik hentikanlah. Baik, saya kongsi. Berapa ramai warga negara Cina yang kita bagi warga negara? Zaman Paguh, zaman Larut, zaman saya dan zaman Semrung sebelum itu. Saya tengok rekod semua sekali. Termasuk zaman Bagan Datuk. Bagan Datuk Menteri Dalam Negeri, Semrung Menteri Dalam Negeri, Paguh, Larut dan saya. Hari ini, jumlah warga negara Cina yang kita bagi warga negara mengikut peruntukan 15.1 Perlembagaan Persekutuan, 103 orang. 103, bukan 1.2 juta. 103. Ya. Yang kedua, yang kita bagi warga negara Cina, kita bagi warga negara Malaysia di bawah kategori 19.1.
19.1 maknanya suami warga asing kahwin dengan wanita orang tempatan. 15.1 maknanya isteri warga asing kahwin dengan suami warga tempatan. 19.1 ini warga Cina yang kita dapat bagi warga negara 100 orang. Itulah jumlah dia sejak 2013. Ini hiruk pikuk kat luar ni bagi warga negara secara borong, main sentimen. Sebab itu bila laporan dibuat, mainkan sentimen itu. Kita tahu, saya ada sejumlah rekod laporan polis. Pemimpin mana yang mainkan isu ini di luar, dalam masjid, dalam surau. Sebab itu polis buka siasatan di bawah 3R. Tanpa tanggungjawab, main sentimen sebab ini Cina. Dia main ke situ. Sekarang biar data berbicara. Saya sebut dengan terang. Pertama 1.2 juta, Pagus sendiri sebut, Larut juga sebut, itu tidak betul. Kerana yang masuk di sini dia masuk dengan pelbagai jenis pas. Pas ikhtisas, pas pelajar, pas jangka panjang, segala macam pas yang dibenar mengikut Akta Immigration. Akta yang sama yang saya kuasakan hari ini ketika saya menggebang Menteri Dalam Negeri. Baik, itu cerita 1.2 juta. Dan warga negara Cina. Sempurna nak bangun ke? Tak payah bangunlah sempurna. Bangunlah, okey, sila. Terima kasih Yang Berhormat Menteri sebut tentang pelancong Cina ni. Saya pun bangkit dalam perbahasan saya. Bila menyebut bukan pasal jumlah, tapi dari segi kedudukan mereka. Pasal saya dapati di kawasan saya contohnya di Sempurna. Mereka terbabit. Walaupun diiktiraf sebagai pelancong tapi menjadi peniaga. Ya? Dan saya dah minta kerjasama daripada bukan hanya pegawai daerah, malahan juga daripada bahagian immigration untuk mengambil tindakan yang tegas supaya jangan hanya ia menjejaskan peniaga-peniaga yang ada. Ini berulang kali saya bangkitkan di Parlimen, cuma mungkin Yang Berhormat tindakan supaya perkara ini dapat kita atasi. Kita tidak mahu nanti suara di sana di Parlimen dengar tapi dia still around there. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sempurna, saya cuma boleh mengesahkan hal yang Sempurna bangkit. Sememangnya dalam pemerhatian, dalam radar kita, yang tentunya ianya bukan hanya di bawah agensi Kawasila KDN semata-mata yang Berhormat pun tahu, ada fungsi di peringkat kerajaan negeri, local government dan sebagainya. Jadi ini harus merupakan ikhtiar menyeluruh daripada kita. Ya, baik. Betul. Saya ada 13 minit lagi, saya nak beralih kepada soalan ahli Yang Berhormat bangkit soal apakah KDN melaksanakan aplikasi soal artificial intelligence dari segi kawalan sempadan negara. Sekejap saya nak sentuh pasal Perlis ni. Pasal Perlis. Artificial intelligence soal meningkatkan kawalan keselamatan sempadan. Sekarang Kementerian Dalam Negeri sedang melakukan proof of concept untuk kawasan 40 km sempadan Perlis Padang Besar sana yang melibatkan aplikasi artificial intelligence. Kemudian kami akan teruskan pula kepada POC penggunaan drone, bilik kawalan, kemudian cyber optik. Ini adalah alternatif pilihan kepada pendekatan pemasangan pagar ataupun tembok. Baru ini rakan saya Timbalan Menteri Besar Kelantan ada membuat usul supaya dibangunkan pagar sejauh hampir 100 km. Pagar tentunya memakan kos yang tinggi. Kami memilih untuk melihat kepada inovasi teknologi semasa. Kita mungkin perlukan sejumlah drone yang beroperasi, sejumlah pemasangan CCTV dan bilik kawalan untuk mengawasi sepanjang sempadan negara kita. Memang ada. Dan sejak saya duduk di kementerian ini, antara perkara awal yang saya buat adalah saya wujudkan satu unit data science. Saya kumpulkan data scientist di bawah bumbung KDN. Jadi kebanyakan dasar yang kita buat adalah data driven policy. Misalnya, kita nak redakan kesesakan Tambak Johor, bangunan Sultan Iskandar dan kompleks Abu Bakar. Kita menganalisis data seharian 400,000 orang yang melintasi sempadan Malaysia Singapura. Jadi kita analyse melalui unit data science. Pengguna yang paling ramai adalah yang naik bas, diikuti dengan yang menaiki motosikal. Jadi melalui short inilah kemudian kami katakan kami sedang melaksanakan proof of concept. Melintasi sempadan tidak lagi stamp pasport, tetapi memadai dengan membuat face recognition dan QR code. Dan ini